Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir. So sekarang kita tengah live dekat Google Meet dan juga TikTok So TikTok sekarang ada 100 orang lebih kurang. Dekat Gmeet lebih kurang 7 orang. So siapa yang nak join Gmeet boleh masuk Telegram, ambil URL kat sana. So sebelum aku mulakan kelas, aku nak announce lagi sekali tentang kelas kita orang MyOPEX. MyOPEX ada sediakan kelas 3 kelas seminggu, 2 kelas percuma, 1 kelas berbayar. So 2 kelas percuma tu Khamis malam Jumaat, kelas hacking, dan juga Sabtu malam Ahad kelas programming. So kita akan kekalkan momentum kelas ni sampai pada bulan-bulan selepas bulan puasa ni lah. Walaupun perancangan asalnya kelas ni dibuat untuk bulan puasa, tapi kita akan cuba kekalkan. So kelas berbayar pada Selasa malam Rabu. Kelas berbayar ni kelas private, kita ajar benda-benda yang agak sensitif lah. Benda yang macam biasanya silibus dia adalah untuk macam kejar skema, cari orang hilang. Orang hilang maksudnya macam orang lari apa kan, macam tu lah lebih kurang. Kemudian kelas berbayar ni cuma RM30 sahaja sebulan. Kita punya kelas memang setiap malam kita kekalkan lebih kurang 30 minit atau 40 minit atau 1 jam macam tu. So malam ni Sabtu malam Ahad, so kita akan buat kelas programming lah. Banyak ni soalan. Terima kasih sebab join. Okay. So soalan aku jawab akhir boleh tak? Aku nak start kelas dulu, nanti soalan aku jawab terakhir boleh? Banyak soalan, sorry aku masuk kelas dulu. Okay, so JavaScript tak ada slide kelas aku memang tak ada slide. So aku cerita dulu basic JavaScript. JavaScript ni bukan Java Jangan orang fikir JavaScript dengan Java adalah satu language yang sama, bukan. So Java adalah satu language programming yang memang hardcore lah kiranya. Tapi JavaScript ni pula kira bahasa scripting. So antara engineer ni, diorang sifu-sifu lah kita sebut kan. Diorang ada berbincang lah sama ada JavaScript ni programming ataupun scripting. Sebab ada banyak perbezaan dari segi architecture dia. Tapi tak apa, yang tu kita tak nak bincangkan. So apa yang kita nak bincangkan, JavaScript ni nak run dekat mana, macam mana nak tulis, macam mana nak start belajar. So malam ni aku akan share dekat korang tip simple ataupun basic step dulu sebelum kita masuk yang lebih mendalam mungkin minggu depan ke. Korang nak jump start, korang nak try run korang punya program sendiri macam mana. Okay. First kali kena tahu benda apa yang korang nak kena install kalau korang nak run JavaScript. Aku suka ajar budak belajar JavaScript as a basic sebab korang tak perlu install apa-apa. Dan JavaScript ni boleh dikatakan boleh run dekat mana-mana sahaja tanpa perlu install apa-apa. Sejauh mana kau punya device ada web browser. Contoh macam Firefox ataupun Google Chrome. Tak kisah. Asal ada je antara dua ni, Microsoft Edge pun boleh. Asal ada web browser, korang boleh run korang punya kod JavaScript. So JavaScript yang aku nak ajar ni adalah client side, bukan server side. Kalau server side, dia tak panggil JavaScript, dia panggil Node.js. Node.js tu adalah version JavaScript yang duduk dekat server. Kita panggil Node.js. Okay, so banyak pula soalan. Aku terpaksa ni kejap aku skip dulu kita masuk kelas dulu. Okay, so daripada web browser, macam mana nak start buat coding? So korang boleh download Notepad++ lah kalau kata nak pakai Notepad++. Kalau korang lebih terbiasa dengan menggunakan Visual Studio pun boleh juga. Korang boleh download Visual Studio Code. Tapi dia agak besar lah. Cuma interface Visual Studio Code ni agak cantik lagi. Visual Studio Code. Ini semua software free lah. Untuk edit file sahaja. Kita panggil, ini bukan IDE yang ni kira editor lah. Editor. So Notepad++ boleh. Aku memang suka pakai Notepad++. Kira old school sikit lah. Sebab budak-budak junior-junior aku kebanyakan memang dah pakai Visual Studio Code. Terpulang kat korang. Aku suka Notepad++ sebab satu file ataupun satu installation aku boleh buka banyak language. Kat sini memang ada banyak choose language lah. Macam-macam language ada. Berbeza dengan kalau install Visual Studio Code, korang nak run ataupun nak buka language lain, dia kena ada plugin dia lah untuk read language. Yang sekarang punya tak tahulah macam mana kan. Tapi aku lebih prefer guna Notepad++. Okay, so cukup lah korang ada satu web browser. Satu web browser.
Dengan satu editor cukup. Korang dah boleh start buat programming korang. Okay, kita tengok dulu macam mana nak start buat programming dalam JavaScript. Basically, korang nak run korang punya untuk asasnya untuk belajar. Untuk belajar, korang nak run JavaScript, korang boleh pergi dekat web browser korang, korang tulis F12. Dia akan keluarkan satu benda yang macam ni sebelah kanan ni lah. Sometimes dia duduk belah bawah. Biasa kalau korang tak pernah buka, dia akan duduk kat bawah macam ni. Tapi korang boleh choose lah dekat 3 titik ni sini. 3 titik ni, menu ni kan. Korang boleh klik. Korang pilih nak duduk belah mana, kanan ke, kiri ke. Tapi kebanyakan aku ikut aku punya cikgu lah. Kebanyakan memang kita akan duduk belah kanan. Kanan itu kan sunnah, tiba. Gurau Okay, so dari sini, kalau ada soalan yang berkaitan boleh terus tanya, aku boleh terus jawab. Tapi kalau soalan-soalan yang tak ada kaitan, aku terpaksa skip dulu Hujung kelas baru aku jawab. Okay, so dah buka macam ni. Korang akan nampak ada inspector, ada konsol, ada debugger, network dan sebagainya lah. Tapi untuk JavaScript yang kita akan pakai adalah konsol. Sama juga dekat Chrome, aku buka Chrome Okay, ini adalah aku punya Chrome. Kalau aku tekan F12, dia akan keluar macam ni. Sama juga, dia ada element, dia ada konsol, dia ada lain-lain lah, ada banyak lah. Nama mungkin agak berbeza. Kalau tengok dekat kita punya Mozilla, dia ada inspector konsol. Tapi kalau dekat Chrome, dia lain sikit. Nama dia Elements dengan konsol. Konsol tetap sama lah. Dekat Edge pun sama ada. Okay, so dari sini, konsolnya adalah tempat korang nak run code korang. Korang boleh run code secara directly tanpa ada tulis kat file yang lain. So kalau untuk belajar korang boleh gunalah Firefox. Kenapa guna Firefox? Sebab Firefox ni kira semua kod JavaScript yang umum boleh di-run dekat. Berbeza dengan Chrome. Chrome ni dia memang ada sikit beza lah. Aku nak cerita ni panjang pula. So aku cerita run dekat Firefox dulu So dekat Firefox, kalau korang tengok dekat sini, hujung sebelah kanan dia ada satu button kecil. Kalau klik sini, korang boleh tulis kod dekat sini. Dia keluarkan satu editor lah. Nampak Okay, jom. So kita akan start kita punya kelas coding. Nampak jelas tak kalau aku tulis kat ni, sini, nampak tak? Siapa dalam Gmeet ataupun dekat dalam nampak? Okay, nampak. Okay. Sebab font ni aku tak boleh besarkan. Kalau boleh besarkan, sekejap. History tak ada. Okay, so biasa kalau kita buat coding, sebelah kiri ni memang ada nombor lah. Ini kita panggil line number. Tak ada apa pun ni. Coding apa-apa pun, memang editor memang ada line number. Sama dengan Notepad++. Pada line number. Line number ni memudahkan programmer kalau kata ada stuck ataupun ada error, kita boleh terus tengok dekat line tu apa error dia. Macam tu. Okay, so jom kita mulakan. So biasa kalau kita belajar buat programming, kita kena tahu beberapa benda asas. Pertama, variable. Dalam JavaScript, ini aku tak nak skip pada topik yang tinggi. Aku mula pada bawah je, pada basicnya. So basically variable, tulis dia macam ni. Variable A sama dengan something. Aku tulis Harry lah, let's say Mr. Harry. So variable ni apa kegunaan dia? So kalau kata korang pernah belajar programming, mungkin tak ada masalah memahami variable. Tapi kalau kata korang tak pernah tengok coding, inilah first time tengok coding, so korang memang akan ada bermasalah dengan variable ni lah. Kecuali korang memang biasa belajar matematik, korang tahu algebra, insyaAllah benda ni tak jadi masalah. So variable dekat sini adalah salah satu macam kita panggil kata nama sahaja. So let's say aku kata A sama dengan Harry. So the next time aku panggil A, kita tahu value dia adalah Harry. So aku tak perlu nak panggil banyak kali Harry ni. Kita boleh terus panggil A sahaja. Okay, jom kita tengok. Dalam JavaScript, kalau kata kita nak keluarkan something, sebab biasanya, tengok sebelah kanan ni ada ada garisan ni tengah ni. Satu tempat coding sini yang ada line number, satu yang tempat nak view result kat sini. Aku bulatkan ni, nampak So sini tempat view result, sini tempat buat coding. So kalau aku tekan run,
basically result dia akan keluar kat sini. Macam tu. Okay, so macam mana kita nak run code ni supaya dia ada result kat sini? Kalau korang tengok kat sini yang simbol 2 anak panah ni kira dia tulis semula kod kita. Ni bukan result, dia tulis semula kod kita. So nak tengok result korang boleh tulis console.log. Console.log ni maksudnya kita kata kat web browser untuk log kan. Log ni maksudnya print lah, nak tuliskan sesuatu. Kalau pakai Ubuntu kat mana nak ambil notepad ni? Ubuntu Ubuntu tak ada notepad++, dia ada apa namanya? Editor yang popular tu. Gedit tak salah aku. Bolehlah pakai editor apa-apa pun. Tapi kalau biasa pakai Linux, pakai terminal je lah. Barulah nama Linux person kan. Okay. So kalau kata console.log, maksudnya kita nak cakap dekat web browser supaya print sesuatu kat sini. Maksud print sesuatu, kalau aku tulis console.log, dalam kurungan ni aku tulis nombor 1, aku run, maka sini dia akan keluarkan nombor 1. Result dia bukan yang atas ni, yang atas ni adalah coding kita. Dia copy coding kita semua ni, dia letak kat sebelah. Tapi yang result kita adalah yang bawah ni, nampak? Yang tak ada coding ni lah. Dia sebenarnya ada garisan tau ni, tak tahu korang nampak ke tak. Okay, so nak clear just tekan tong sampah atas ni, untuk clearkan dia. Lagi sekali. So, kalau kita tulis console.log 1 ataupun aku tulis 1000 ke 12,000 contoh kan, aku run, dia akan keluarkan nombor 12,000. Korang nampak Boleh nampak Oh, boleh zoom. Oh, okay, bagus. So, aku run, nampak dia keluarkan 12,000. So, maksudnya kalau aku tulis kat sini console.log Harry, aku run, dia akan keluarkan nama Harry. Console log ni maksudnya dia nak kata kat browser supaya keluarkanlah apa-apa yang kita nak keluarkan, maksudnya apa boleh kita tulis. Okay, dalam case variable ni, kalau aku kata console.log A, maka apa yang akan keluar? Kalau aku tulis console.log A, apa yang akan keluar? Dia akan keluarkan Mr. Harry tadi. Dia tak keluarkan A, dia keluarkan Mr. Harry. Sebab apa? Sebab A ni adalah variable menyimpan value Mr. Harry, data Mr. Harry. So contoh lagi, kalau kata aku buat variable B sama dengan 10, variable C sama dengan let's say 15.6. So kalau aku console.log B, tengok apa yang akan keluar? 10. See? 10. Lagi sekali aku cakap, jangan keliru, yang atasnya adalah coding kita. Benda kita tulis kat sini, dia copy balik letak kat sini. So nak tengok result dia mesti selepas tu, yang ni, 10 ni. Aku clear lagi sekali. Aku run lagi sekali ni. Run. Console.log B, dia keluarkan 10. So kalau kata aku letak C, ni kita dah tahu lah ni. C 15.6. Cerita dia, apa yang kita boleh faham kat sini adalah, bila kita letak satu huruf ataupun satu karakter variable A sama dengan something, maka kita tahulah yang A ni adalah variable, B adalah variable, C adalah variable. Korang faham tak? Variable ni kita kira kata nama lah. Kalau dalam algebra kita belajar dulu X sama dengan 10 kan. Kemudian kalau kata X campur Y, so baru cari pula contoh X campur Y sama dengan 20, X sama dengan 10, lepas tu kita buatlah algebra tu kan, kita pindah-pindahkan, dapatkan value Y. Sama lah macam case ni, kita setkan A sama dengan apa, B dengan apa, C dengan apa, macam tu je, basic dia macam tu je. Korang cukup tahu yang tu. So kita dah ada variable kan, so apa yang kita boleh buat dengan semua variable ni? So korang kena belajar juga macam mana nak tambah, tolak, gabungkan dan data type. Data type ni maksudnya apa? Jenis-jenis data. Apa yang dimaksudkan dengan jenis data? Contoh macam Mr. Harry ni kan dia tulisan. Korang perasan tak? Kalau kata huruf M, R, H, E, R, Y, dia tulisan. Maksudnya kita panggil dalam bahasa programming kita panggil string. Aku komen kan, aku tulis string. String ni maksudnya apa-apa karakter yang duduk dalam antara double quote ataupun single quote. Aku buat satu variable A2 sama dengan, aku boleh tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So jenis datanya adalah masih string, maksudnya masih
perkataan, dia dikira tulisan, dia bukan kira nombor, dia kira tulisan. Berbeza dengan variable B, aku tulis 10 tanpa ada double quote. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah numbers ataupun dalam bahasa programming kita panggil integer. Macam tu cerita dia. Kalau kata aku letak double quote ataupun single quote di antara untuk pembuka dan penutup 10 ni, maka kita tahu B ni adalah string. Tapi kalau tak ada double quote, maka dia adalah integer. Integer ni maksudnya nombor lah. Kalau string, maksudnya dia adalah kira perkataan yang umum. Maksudnya semua benda, semua jenis karakter. Sama ada nombor, tambah, tolak, bahagi apa semua tu, dia lah tu. Dia kira string. Boleh faham Okay, so kemudian kita tengok pula yang bawah ni, kalau kata nombor bulat adalah integer, kalau nombor yang ada pointer kita panggil apa kan? So pointer ni ada banyak nama. Bukan banyak lah, kira ada 2-3 nama lah, lebih kurang. Berbeza dengan jenis-jenis programming. Aku suka panggil dia double. Double boleh ataupun float pun boleh. Nombor float atau nombor double. Kalau bahasa matematik kita panggil nombor perpuluhan lah. Cuma yang membezakan, macam mana nak tahu kena single quote atau double quote, tak kisah. Dia cerita dia macam ni. Contoh kalau kata string Mr. Harry, aku nak pakai single quote dekat dalam, maka aku kena buka dengan double quote. Aku tak boleh buka dengan single quote. Sebab kalau aku buka dengan single quote, maka dia akan detect Mr. sahaja. Yang Harry ni dah terlepas. Faham Sebab dia mesti dibuka dan ditutup. Dia tak boleh tergantung sepi dia tak boleh. Jadinya contoh aku buat variable A3 sama dengan aku nak pakai double quote dalam string aku boleh buat single quote dulu. Mr. double quote Harry. Macam tu. Nampak? So maksudnya kalau kata dekat dalam string kita, data kita nak pakai double quote, maka kita buka dengan single quote. Tapi kalau kata data kita nak guna dengan single quote dekat dalam, contoh Mr. ada single quote, maka aku buka dengan double quote. Yang ni workaround ni memang korang rasa, macam keliru je. Biasa tu. Korang kena biasa buat coding, korang akan perasan kedudukan double quote dengan single quote ni. Tak apa, jangan risau. Korang pegang je kata-kataku, double quote untuk string. Double quote, korang tulis apa-apa korang nak tulis. Pegang kata-kataku. Kalau double quote dua-dua boleh, double quote dua-dua maksudnya apa? Dia tak boleh, double quote dua-dua maksudnya apa? Dia kalau buka double quote lah. Maksudnya kalau kita buka double quote dekat depan, belakang pun tutup dengan double quote. Okay, so balik pada variable C tadi. Okay, so variable C ni, kita tahu dia punya nama sama ada double ataupun float. Sekarang ni apa yang membezakan double dengan float? So kalau dalam programming yang lebih advance, contoh macam bahasa C#, bahasa Java, dia orang memang membezakan. Float ni adalah nombor yang sangat halus. Contohlah macam kalau kita buat scientific punya kiraan, contoh macam kita buat chi-square, buat statistik, kita buat biasa calculus lah, kiraan yang halus-halus ni memang kita pakai float. Tapi kalau setakat kira harga, nak kira berat, aku rasa pakai, kalau setakat 3 nombor belakang, 4 nombor belakang, kita boleh pakai double je. Tapi kalau dia jenis panjang, itu kena pakai float. Boleh so double dengan float pun boleh. So float ni dia support juga nombor yang pointer 1, tapi biasanya dia ada huruf F lah belakang, menandakan dia adalah data type float. Tak apa, jangan pening-pening. Kita buat benda simple-simple je malam ni. Kan? Sebab ni crash course. Aku tak nak nanti korang tengok susah hari ni, aku tak nak buat lah. Tu tak best. Kita tengok yang simple-simple je. Okay, so korang tahu ini nombor, ini double ataupun float nama dia. Yang atas ni semua string. String. Okay. Kemudian apa yang korang kena tahu lagi, contohlah aku ada variable D sama dengan aku boleh buat operasi tambah dan tolak. Contoh aku kata 10 campur B. So kalau kata aku console.log D, D ni sama dengan 10 campur B. Bola, aku tulis bola lah, nanti kan keliru. Bola duku. So duku sama dengan 10 campur bola. Maka duku apa? Siapa tahu? Kalau kata bola ni nilainya 10,
duku adalah 10 campur bola. So jawapannya apa? Jawapannya 20. So kita run, dapat tak 20? Yes, kita dapat 20. Nampak ni. So, dari sini kita tahu bahawa kalaulah dia integer, kita boleh run dia ataupun boleh execute kod ni dengan operasi tambah tolak, bahagi, darab dan sebagainya. Maka kita try pula dengan E, variable E, apa, ekar. Bolehlah ekar. So ekar, let's say aku letak 0.2 campur dengan C, sini aku tulis cacing lah, cacing. Nampak, inilah variable, dia penama tau. Dia kita akan panggil dia sebagai kata nama. Aku tak suka translate perkataan programming ni direct pada bahasa Melayu. Contoh macam variable, bahasa Melayu dia pun boleh ubah. Aku rasa dulu aku belajar sains, aku tak faham pun boleh ubah tu apa. So, tapi bila aku belajar matematik, cikgu matematik aku cakap, anggaplah X tu sebagai kata nama dan kita simpan value di sebalik kata nama tu. Tu baru aku faham. Maksudnya, kita boleh namakan apa-apa je benda ni. Macam tu. Namakannya lah apa pun. So, ekar sama dengan 0.2 campur cacing. Maka kita tahu bahawa ekar sama dengan, nampak tu kiraan dia. Tak apalah, ni tak apa, abaikan je. So, yang ni dikira 15.6. Sebab this one kita tak setkan dia punya berapa pointer dia. So, dia akan keluarkan semualah. So, tak ada masalah. So, yang ni adalah kira basic operasi tambah tolak untuk integer dengan double. Okay. So, sekarang macam mana dengan string? Contoh, aku letak variable nama sama dengan 10 ataupun tulis A campur 10. Apa jadi? A ni kan mesti Harry. Aku campur dengan 10. Apa jadi? Siapa tahu? Jom kita tengok A campur 10 jadi apa? A ni adalah string Mr. Harry. Aku buanglah single quote ni. Okay. A ni adalah Mr. Harry. Campur dengan nombor tau. Yang ni bukan string. Kalau string aku kena tulis double quote. Baru dia jadi string. Sekarang dia adalah nombor, integer. Apa jadi? A campur 10 apa jadi? Keren. Dia tak jadi apa-apa. Mesti Harry saja. Sebab apa? Sebab dia tak boleh baca ini data apa. Kecuali kalau aku tulis double quote sini, maka dia akan jadi sorry, alamak. Ini variable A, variable nama. Ini jadi A10, misteri 10. Yes, misteri 10. Sebab apa? Kita tak kata yang ni string, tapi bila kita punya web browser ataupun kita punya programming, kita akan dia akan automatic convertkan nombor tu kepada string. Sebab apa? Sebab nombor tu dicampur dengan string. Macam tu. Arif, betul lah tu, misteri 10, betul. Harap konsol. Oh, ada tegur dah tu, konsol salah tu. Oh, nasib, ada cikgu lah dalam ni, mantap lah. Okay. Okay, lepas tu, kalau kata, dan benda ni vice versa, kalau kata letak nombor kat depan boleh, nombor kat belakang pun sama juga. Kalau kata nombor bercampur dengan string, maka dia akan jadi string. Okay, kita faham So, lagi sekali, variable nama 2, nama penuh lah, nama penuh sama dengan, boleh juga string campur dengan string. Nama saya adalah, aku letak tambah, aku letak A. Ini kita panggil sebagai string combination. Tak ada apa pun, nama je lebih. Dia kira nak gabungkan je lah, gabungkan dua string yang berbeza. So bila aku run, aku dapatlah nama saya adalah Mr. Harry. Macam tu. Okay. Tengok lagi Ini semua basic ni, data type, variable. Kita tengok dalam masa sekarang baru berapa minit? 30 minit. Tak sampai 30 minit lagi. Okay. So dekat sini kita tahu bahawa untuk menggabungkan dua string, kita kena pakai simbol tambah juga. Ini untuk JavaScript lah. Ada setengah language dia pakai dot. Ada setengah language dia pakai simbol star pun ada juga. So yang ni dia pakai tambah. Kena ingat JavaScript nak gabungkan dua string dia pakai simbol tambah.
Okay, so lagi sekali. So let's say kita nak gabungkan dua variable pula. Kalau tadi nombor, kita boleh buat bola campur bola pun boleh juga. Kan, duku sama dengan bola campur bola. Kalau string pun sama juga. Let's say aku letak kawan sama dengan aku letak Arif. So bila aku tulis variable nama kawan, bolehlah campur je lah. Okay, sama dengan kawan campur A. So kat sini kita akan dapat value dia Arif dengan Mr. Harry dicampurkan sekali. So apa jadi? Tengok Arif Mr. Harry. Nampak tu. Lagi sekali kita run. Arif Mr. Harry. Sebab apa? Kita campurkan variable kawan dengan variable A. So kalau kata nak letak space antara Arif dengan Mr. Harry, macam mana? So kita letak tambah lagi, letaklah empty space macam tu. Pun boleh. So maksudnya dia boleh campur lah macam-macam. Boleh campur lagi. Macam tu. Dia bukannya operasi one by one macam tu, tak ada. Dia memang boleh bersambung-sambung kod tu. So run je lah. Okay, boleh faham So sekarang kita dah cover berapa topik. Tadi data type, basic lah. Data type, kita ada variable, kita ada basic operation, kan mathematic operation. Konsol boleh panggil satu var je ke tuan? Tak. Dia sebenarnya programming ni dia run basic lah, ni asasnya computer science. Kita program ni dia baca line by line. So kalau kata aku tulis sini satu konsol, dia baca satu je lah. Kalau kata aku tulis konsol lagi, dekat bawah dia. Let's say lah ini aku tulis nilai bola sama dengan aku boleh letak koma, aku letak bola. Aku run. Aku delete dulu. Aku run. So nampaklah nilai bola. Benda yang aku tulis. So maksudnya kalau kata konsol tu kita tulis banyak kali, so dia keluarkan banyak kali lah. Kalau kata kita tulis konsol tu sekali, dia keluar sekali saja. Macam tu. Boleh Boleh panggil dua var dalam satu konsol tak? Boleh. Okey, contoh. Lagi sekali. Bagus soalan-soalan ni. Okay, console.log. Kita tulis let's say A, A2, A3. Boleh je run. Kita try, run. So dapatlah nilai tadi. Biasanya kalau console.log ni kita guna untuk debug. Debug ni maksudnya coding tu ada, tapi kita nak detect dekat mana logik tu berlaku, kita akan pakai console. So biasanya kalau aku tulis console, aku .log, and then aku tulis nama variable tu, contoh nama, okay, aku koma, aku tulis nama kat luar. So satu nama string sebagai kita punya labeling lah, senang kata ni labeling dia, label nama bagi variable nama. So kalau aku run, dia akan keluarkan nama Mr. Harry 10. Macam tu. Kalau kata aku tak buat labeling macam ni, aku padam ni kalau aku padam ni, aku clearkan, dia hanya keluar Mr. Harry 10. Tapi tak tahu pula labeling dia bagi variable apa kan, sebab kalau konsol tu dah banyak, kita pun keliru. So bolehlah macam tu. Faham Boleh? So senang kan buat JavaScript kan? Dia tak perlu software apa-apa pun. Korang boleh run terus dekat web browser. Sebab tu aku cakap, kalau korang ada iPad, korang ada tab Samsung ke, tab Android lah kan. Handphone Android pun boleh juga. Tapi aku tak suggest lah pakai handphone. Kalau boleh pakai tablet. Sebab JavaScript ni boleh run basically dekat anywhere. Kat semua benda boleh run. Benda yang casual lah. Takkanlah nak run JavaScript dalam kau punya komputer kat kereta pula kan, dekat mesin basuh, smart mesin basuh tu, takkanlah nak run JavaScript kat situ. Maksud aku ni yang casual lah, macam handphone, tablet, laptop. Sebab sometimes orang nak belajar tapi tak ada laptop. So boleh run kat mana-mana. Okay. So sekarang dah 11.45. Kita dah 30 minit. Aku ingat tambah lagi 10 minit atau 15 minit. Aku nak habiskan sikit pasal logik. Boleh Okay, yang ni nanti korang nak screenshot, boleh screenshot. Tak nak aku nak padam. Aku ingat yang ni pun aku harap korang faham lah ni. Kan, tak apa, nanti aku akan bagi recording dekat Telegram. Okay, so logik
ataupun kita panggil decision making. Kalau salah kod pening mesin basuh nak wash ke nak spin. Itulah. Tapi biasa kalau mesin tak pakai JavaScript, dia pakai bahasa C, bahasa assembly. Yang baru-baru moden-moden ni pada dia boleh masuk pakai C#, dah boleh pakai Java. Adalah yang moden ni kan. Tapi biasa diorang pakai C lah, bahasa C dengan assembly. Okay. Kita tengok lagi. Apa yang dimaksudkan dengan decision making. So decision making ni tajuk dia. Decision making ni kalau kata sifu-sifu aku dulu kira konsol boleh panggil satu yang tadi soalan ni. So decision making ni kalau ikut bahasa sifu-sifu yang lama-lama diorang kata inilah dulu basic AI, the architecture of AI. Sebab apa? Melalui decision making ni kita punya programming ataupun komputer ni ataupun kita punya browser ni dia boleh fikirkan, dia boleh decide satu result, decide satu decision based on result yang kita dapat. Biasanya kalau buat software memang banyak pakai decision making. So decision making ni benda paling basic korang kena tahu adalah if else. If and else. So apakah if else ni? So aku buat satu contoh Aku buat variable, aku let's say umur sama dengan 10. Okay. Faham basic dia. Aku katakan ada satu variable nama dia umur, value-nya adalah 10. Okay, sekarang macam mana kita nak suruh program tu cakap? Kalau kata umur dia bawah 12, dia adalah budak. Kalau dia lebih 12, dia adalah dewasa. Macam mana nak cakap kat program? Kan? Sebab kalau kata aku tulis console.log umur ini budak. Contoh jangan terasa pula. Umur ini budak. Dan konsol lagi sekali, console.log umur ini dewasa. So kalau Quran macam ni, dia akan keluarkan kedua-duanya sekali. Umur ini budak dan juga umur ini dewasa. Sekarang kita nak cakap dekat program, untuk program tu buat satu keputusan, decision based on value yang ada. So macam mana nak buat? Kita boleh buat pakai if else. Nama dia if else. So if ni kalau lah. So kalau kita buka kurungan, kalau kita tulis umur, okay, kalau umur lebih 10 ataupun lebih 12, lebih 12 So lebih 12, maka apa nak buat? So dekat sini korang perhatikan betul-betul, kita ada guna curly. So if ada kurungan, kemudian ada curly. So dekat sini adalah maka dia. So kalau umur lebih 12, maka. Sini namanya maka. Kemudian ada else. Else, ini kita panggil jika tidak. Okay, kejap aku buat bahasa Melayu. Sini jika. Ini maka. Ini jika tidak. Ini maka. Dengar dulu So jika umur lebih 12, maka tulis umur ini budak. Jika tidak, maksudnya yang bukan, maksudnya lebih 12 tahun lah, kan? Kalau kata umur kurang 12, yes. Umur kurang 12, maka umur ini budak. Jika tidak, maksudnya lebih 12 lah. Apa-apa yang nombor tinggi daripada 12, maka dia akan kata umur ini dewasa. Faham tak? So bila Quran, dia tak keluarkan dua-dua sekali. Perasan tak? Yang tadi, dia keluarkan dua-dua sekali. Dia keluarkan umur ini budak dengan umur ini dewasa serentak. Tapi kali ni, dia tak. Kali ni dia keluarkan hanya sekali, iaitu dia lepas buat decision, selepas sistem tu buat decision based on statement. Bunyi apa tu? Oh, don't follow. Terima kasih. Terima kasih follow. Okay. So, macam mana kita nak memahami benda ni kan? So, kalau kata dalam bahasa programming, kita biasa belajar macam ni. If, dalam kurungan, ini kita panggil statement. Ini kita panggil statement. Yang umur kurang ke lebih ke, kalau dalam matematik pun ada sebenarnya. Java ni dia lebih kepada apa berbanding dengan dunia? Bukan, okay, ni bukan Java, ni JavaScript yang kita belajar kelas malam ni JavaScript. Bahasa Java dia lain. Ni JavaScript ni dia lebih kepada web.
ataupun server. Yang baru moden punya JavaScript macam kita panggil Node.js, dia lebih kepada server lah, server side. Tapi yang kita belajar sekarang JavaScript dekat web browser ni kira client side. Yang ni untuk buat website lah biasanya. Okay, balik tadi. So if ini adalah statement. So kalau kita tengah buat coding, nanti orang tanya macam mana nak buat statement untuk if. So kita tahu statement tu adalah benda yang duduk dekat dalam kita punya if ni. Kita panggil statement lah tu. Dalam matematik pun ada statement ni. Yang pakai 3 titik bertindih tu, tak salah aku kot. Yang 3 titik bertindih tu kan. Itu kot statement. Aku tak ingat simbol-simbol dalam matematik. Okay, so yang ni basic lah. Cuma bila if ni, dia boleh di-elaborate kau, dia boleh dibesarkan. So dia lebih kepada buat website ke? Yes. JavaScript ni lebih untuk buat website. If else tu dia kena ada 2 perbandingan kan, macam switch on off, lebih kurang lah. So if else ni basic ni dia macam ni lah, satu yang true, satu yang false. Okay. So kalau dia kata umur lebih pada 12 ataupun kurang 12, maka dia true. Kalau kata false, dia duduk bawah. So jika maka, jika tidak. Sekarang macam mana kita nak besarkan lagi? Dia ada satu lagi kita panggil else if. Contoh. Else if. Maksudnya kalau kata umur kurang 12, dia adalah budak. Tapi kalau kata umur, tengok ni perhatikan betul-betul. Umur lebih daripada let's say 11, N, macam ni N dia. Dengar dulu okay, tengok dulu. Umur kurang daripada aku nak tulis sebab salah. Aku tulis 60 lah, kurang pada 60. So kurang pada 60 maka dia adalah dewasa. Kalau kata dia lebih pada 11, dia lebih pada 60, maka dekat sini dia kata umur ini adalah, aku tulis warga emas. Boleh boleh jangan terasa boleh So dekat sini kita faham bahawa else if ni dia adalah else tapi dia ada statement. Berbeza dengan else yang awal tadi aku tunjuk, dia tak ada statement. Maksudnya dia terima semua yang salah bagi pada yang semua atas ni. Dia duduk kat else. Macam sekarang tengok if ni, kita boleh buat range. Daripada umur lebih 11 maksudnya 12 lah. Lebih 11 maksudnya 12, bermula dengan 12. So 12 tahun sampai kurang 60 kira 59 tahun. So umur antara 12 hingga 59. So dekat sini kita boleh pakai satu logik nama dia N. Dia ada banyak lagi. Dia ada N, dia ada OR. Nanti kalau kata belajar buat bitwise, dia ada pula move a bit pergi ke hadapan, move bit ke belakang. So itu nanti kita akan belajar jugalah insyaAllah. Sekarang ni kita kena fahamkan dia punya statement. So bila aku run, tengok aku run, dia kata umur ni budak. Kalau kata aku letak umur ni 40, dia akan cakap umur ni dewasa. Kalau kata aku letak umur ni 90, aku clear lagi sekali, aku run, maka dia kata umur ni warga emas. Boleh faham So statement ni dia boleh digabungkan dengan beberapa statement yang lain. So biasanya kita panggil satu line ni kira satu statement lah ni. Ini satu, semualah maksudnya semua. Kalau dalam programming, kalau aku sendirilah pribadi, ikut pengalaman aku suka tulis macam ni. Kalau sebab biasanya logik ni banyak. Dalam satu if tu memang panjang lah. So biasa kita akan tulis macam ni. Ini ada N, kemudian nanti ada tambah lagi umur more than something. Kemudian nanti pakai or, kita pakai pembaris macam ni, bentuk umur, lebih macam tu, bla bla bla. So dia boleh duduk dalam keadaan multi-line macam ni. Aku tunjuk terus dekat bawah lah. Ni N ni kita padam. So yang ni aku boleh enter. Aku enterkan dia. Ini pun aku enterkan dia. So nampak macam lebih kemas lah. Sebab kalau kata logik tu banyak, dia akan jadi panjang sangat. Aku tunjuk satu contoh lah. Antara, sebab if ni korang memang kena pro-kan lah. Pertama bila belajar programming, korang kena pro-kan korang punya skill dalam buat variable, memahami variable. Kemudian korang kena tahu macam mana nak gabungkan ataupun nak buat dia punya mathematic operation. Kemudian korang akan tahu dia punya logik. Ni benda aku tunjuk ni semua basic kan ni. Kalau kata korang
boleh cover, insyaAllah memang boleh buat. Okey, jap aku tunjuk uh, satu kod yang memang sangat banyak if dia guna. Tak ada. SQL tak jumpa pula, nak tunjuk tak jumpa pula. Tak apalah. Uh, so, dekat sini kita boleh tengok Microsoft C++ ke bang? Tak. Ini JavaScript. Bang, kalau if else dalam bentuk ternary tu apa? Aku tak tahu. Yang aku tahu if else ni dia ada nested. Nested ni maksudnya dalam if ada if, dalam if ada if. Contoh macam if 12 ni kan, dalam if, lepas tu ada if lagi, if lagi. Nanti dalam if ni ada if lagi. Ni kita panggil nested. Ini kita panggil nested. Kalau if, dalam if tu panggil nested if. Tapi dia biasanya kita panggil if je, tak perlu. Nama-nama ni kira teori lah. Yang pentingnya kita faham dia punya konsep. Nested if kalau banyak sangat berat proses. Boleh tahan lah. Tapi biasanya kita buat program tak terasa beza pun. Macam kita buat JavaScript, buat apa tak terasa beza pun. Biasanya kalau modern PC, modern komputer ni, dia punya CPU memang sangat kuat. Kita buatlah if macam mana pun, dia memang boleh handle-nya. Kecuali kalau benda yang melibatkan macam ada melibatkan read and write. Yang tu memang agak slow lah. Kalau kata contoh lah, kita buat if ni kan, if ni, umur ni dia punya value let's say string lah, string yang sangat panjang. Stringnya sangat panjang. Sampai kalau letak dalam satu file kira 1 gig. Kemudian if ni kita comparekan file yang tu memang slow. Itu memang tak boleh dibuat apa lah tu. Okey, boleh. Fahami malam ni punya kelas. Aku tunjuk basic saja. So, nanti minggu depan ada kelas lagi. Sabtu malam juga kita sambung JavaScript lagi. Kita akan tengok pula buat switch case, kita buat loop lagi. Sebab malam ni aku memang target satu kelas dalam 30 minit, 40 minit. So, terima kasih kerana hadir kelas pada malam ni. Aku minta maaf kalau ada tersalah kata, tersalah bahasa. So, ada soalan boleh tanya soalan. Aku tengok soalan balik pada atas tadi. Sebab dekat TikTok ramai yang komen tanya soalan. Macam mana nak join kelas private? Okey, kelas private aku ulang balik sebab ada budak baru masuk. Untuk kelas kita buat seminggu 3 kelas. 2 kelas free. Khamis malam Jumaat kelas hacking. Sabtu malam Ahad kelas programming. Kalau kata kelas hacking yang private, RM30 sebulan. Yang tu kita ajar banyak benda sensitif lah. Tapi korang nak masuk kelas tu, korang kena ada consent letter lah. Sebab kita tak nak menanggung apa-apa risiko. So kita ajar kelas private tu setiap Selasa malam. Pun sama 30 minit juga. Tapi memang subjek dia agak berat lah. Yang tu kita akan bagi comprehensive punya training. Termasuk dengan practical, real life punya implementation. Okay. So untuk join kelas private tak perlu ada, tak semestinya pakar hacking, tak semestinya pakar coding. Sebab memang kita akan pupuk lah. Benda tu aku akan pupuk. Ada beberapa lagi kawan aku yang ada yang akan jaga silibusnya. Kita akan pupuk siapa yang join untuk boleh buat hacking ni lah. Okay. Saya minat tapi tak tahu nak belajar kat mana. Boleh masuk join kita punya group Telegram MyOPEX. Dalam sana aku ada post beberapa konten lah. Dan ada juga sifu-sifu yang lain post diorang punya konten pun ada. So korang boleh join lah MyOPEX ni. Kira tempat free untuk belajar cyber security atau hacking atau IT semua. Programming pun ada di situ apa lagi Kalau pakai Ubuntu ambil kat mana? Okay, tak ada. Ni tadi dah jawab. Konsol, Java ni apa? Okay, tak ada. Flutter ada kelas. Okay, Flutter belum lagi lah. Aku suka start kelas programming yang macam JavaScript ni sebab orang tak perlu install banyak-banyak. Ni untuk basic lah. Kalau kata korang ada sangkut dekat mana-mana programming language. Contohlah macam aku major sekarang PHP, C#, Java, Python, C++. Kalau kata korang ada masalah dengan programming yang aku sebut ni, korang boleh cari aku terus. InsyaAllah aku boleh bantulah untuk buat apa-apa. Untuk ajar ke, ada assignment nak buat sangkut.
buat FYP sangkut, so aku boleh bantulah. Free je consultation aku. Saya boleh ke nak join kelas? Course letter nak dapat mana? Okey. Nak join kelas private boleh, nanti kena interview dengan admin dulu. Kita ada 15 orang admin dekat Telegram dan OPEX. Korang masuk sana, korang chat dulu dengan admin, tanya macam mana nak join. Nanti diorang akan uruskanlah boleh ke tak boleh ke. Okey. Link di bio, yes, link di bio. Consent letter tu apa? Consent letter ni maksudnya sebab kita masa untuk kelas private sahaja, kelas private kita akan ajar benda yang real life implementation. Contoh macam let's say kita ada satu nombor telefon, macam mana kita nak track nombor IC bagi behind nombor telefon tu. Dia bukanlah 100% working, tapi masih berbahayalah untuk orang-orang awam ni, bahaya benda-benda macam ni. So benda ni ada consent letter, kalau apa-apa berlaku risiko kami tak tanggung. Kita cuma ajar untuk informasi. So kita akan utamakan student dengan kakitan kerajaan sahaja untuk mungkin build up diorang punya career, build up diorang punya organisasi, itu je. Ada idea tak bang projek untuk portfolio? Portfolio buat je apa-apa. Boleh lah, kalau macam projek personal korang nak idea ke apa, boleh PM aku lah, PM tepi. Macam lebih kurang macam surat kebenaran. Bukan, dia lebih kepada agreement. Agreement. Maksudnya kalau korang buat kesilapan, korang lah tanggung. Macam tu lah agreement tu lah. Okay. So, kalau korang ada masalah apa-apa dalam coding, dalam IT, boleh terus WhatsApp aku. Aku pun bukan semua tahulah. Aku pun banyak refer dengan cikgu-cikgu, lecturer-lecturer, doktor-doktor ni untuk menuntut ilmu juga. So, aku share apa aku tahu. So, korang pun boleh share apa korang tahu. Semangat nak coding ada, tapi design database tu beratnya rasa. Tak apa, senang je insyaAllah. Satu hari nanti sampai tahap tu. Senang, bab tu senang je. Okay, boleh. So, kalau korang ada apa-apa masalah, boleh join kita punya Telegram untuk tanya soalan yang lebih mendalam. Kelas ni ada recording, aku akan post dekat YouTube. Tapi kalau korang nak konten yang paling cepat, dekat Telegram. Aku akan post dekat Telegram lebih cepat daripada YouTube. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum.